Okey, nampak dah? Nampak cikgu, nampak. Okey, ni soalan yang semalam. Nampak. Sarah sudah masuk. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya hari ini kita sambung yang semalam. Okey. Macam ada ubat semalam yang ni? Sejujurnya tak, cikgu. Tak ada. Okey, tak apa. Okey, sekarang yang ini serupa macam soalan percubaan hari itu. Percubaan ni 9 minit. Okey. Jadinya sekarang ni saya bagi masa dulu untuk awak buat 5 minit. Buatlah macam mana. Asalkan boleh tulis apa-apa. Okey. Keyword kat sini adalah awak kena tahu ini bentuk apa. Ini bentuk kuboid. Okey, kuboid. Apa formula kuboid? Okey, formula dia apa? Okey, formula kuboid. Kemudian fahamkan apa lagi maksud dia di sini. Dia cari apa? Okey, yang ini pula apa? Okey, sekarang dia nak daripada maklumat ni awak kena gabung untuk jadikan bentuk ni. Itu maksud dia. Okey, kemudian untuk yang ini nilai minimum. Bila disebut perkataan nilai minimum maksudnya bezakan. Okey, untuk dapat markah. Bezakan apa? Bezakan kalau awak tak dapat semua ni, jumpa perkataan ni, awak just bezakan benda ni. Okey. Saya bagi awak masa untuk cuba buat. Rugi kalau tak buat. Sebab ada dalam ni ada yang boleh awak markah. Okey, 5 minit Boleh. Boleh Cuba. Okey, boleh. Mai Sarah, Aina, cuba buat. On. Okey. Baik, silakan. 5 minit.
lagi kan? Okey. So, macam mana? Mai, macam mana Mai? Mai. Di manakah anda Mai? Aina okey tak ni? Tahu lah betul-betul. Okey. Tu kita jangan cerita betul ke tidak. Okey, kita tengok. Bagaimana? Okey. Yang penting soalan yang ini ya. Okey. Fahamkan betul-betul apa yang dia beri. Okey, ini sama macam soalan percubaan tadi tu, yang ayat dia panjang sangat tu. Okey. Sebuah kotak tertutup. Kena bayangkan kotak berbentuk kuboid. Contoh macam kotak apa nak kata kotak apa? Satu bekas kotak lah. Contoh macam inilah. Macam kotak ni. Okey, ni kotak tu tutup lah. Okey, mempunyai tinggi cm. Okey, saya buat kotak tersebut. Okey, yang ini kalau dapat awak lukis kot. Kalau dia kata cerita pasal kotak, okey, tolong buat kotak tu tersebut. Okey, kotak. Okey, dia mempunyai tinggi hcm ke sini dan lebar xcm. Okey, kita letak sini. Kisah mana-mana. Okey, panjang kotak itu adalah 2 kali lebarnya. Okey. Sekarang yang ini tinggi, ni lebar. Kalau panjang kotak 2 kali lebar. Maksud sini 2x. Okey. Isi padu kotak, okey. Kita terus kata bila kata isi padu ialah 72. Okey. Kat sini ada nak tanya apa-apa? Okey. Kalau tak ada, okey, sekarang kita gunakan maklumat yang sedia ada ni sebab ni isi padu 72. Just ambil. Isi padu formulanya panjang darab lebar darab tinggi kan? Darab X, darab H sama dengan 72. Maka yang ini kita akan dapat 2X kuasa 2, H sama dengan 72. Dan kalau kita ringkaskan sebab 72 dengan 72 ni darab, jadi bahagi 36. Okay, itu satu selesai masalah. Okey, ini cerita tentang ni. Okey, seterusnya tunjukkan bahawa jumlah luas permukaan bagi kotak itu adalah ini. Okey, yang ini pula yang maklumat di atas cerita pasal isi padu, tiba-tiba kat sini dia kata jumlah luas permukaan. Okey, untuk kotak, kalau kita buka kotak tersebut, dia jadi bentuk macam mana? Awak belajar tingkatan 2 dulu. Kotak ni kalau kita buka, okey, saya buka sebelah kiri, sebelah kanan, jadinya buka, dia jadi macam ni. Tu buka atas. Lepas tu yang ni pergi ke atas lagi. Lepas tu yang ini kalau pergi sini, okey, dia jadi macam ni. Ini kotak. Okey, yang penting sekarang ni, benda-benda ini kat mana tempat dia? Okey, kalau sini H, sini adalah X, yang ini adalah 2X. Okey, yang mana H? Ni, yang ini. Yang ini buka sebelah sini kan? Okey, sini H, yang ini H. Okey. Okey, yang ini H, yang ini pun H. Okey, bagaimana dengan ni? Ini 2X, 2X, 2X. Okey, yang ini semua X. Okey, sekarang kita nak faham macam tu. Okey, sekarang bahagian, kalau sini H, sini H, ni, yang ini H, yang ini apa, yang ini apa. Okey, itu nak kena tahu tu. Okey, sekarang ini, yang ini adalah bahagian di sini. Okey, yang ini sebab dia saya bawa ke atas kan. Maka yang ini H, sini H. Yang ini apa? Yang ini adalah sama bahagian atas. Maka yang ini adalah 2X, 2X. Atas dengan bawah, 2X. Okey, sekarang kita kena tahu. Dia kata jumlah luas permukaan. Okey, kalau kata jumlah luas permukaan, kita kena cari untuk kuboid, ada berapa permukaan yang sama? Kuboid ada berapa permukaan? Kuboid ada berapa permukaan? 6. Okey, jadinya permukaan yang sama macam mana? Okey, kalau kita lihat sebelah sini dengan sebelah sini sama. Okey, yang depan dengan belakang ni sama. Okey, jadinya
Kalau kita ambil yang ni keadaan permukaan ni Sebenarnya yang ni tak perlu buat pun. Awak kena pasti je. Permukaan yang sama. Okey, depan dengan belakang. Jadi sini X, H. Okey, yang ini ada 2. Tambah. Kemudian kiri kanan. Okey, 2X dengan H. Sebab banyak sikit. 2X dengan H. Ini pun ada 2. Sebab kuboid. Okey, yang ketiga yang mana? Yang ketiga adalah yang atas dengan bawah. Okey, kalau atas dengan bawah pun dipanjang juga. Ini 2X, yang ini X. Okey, awak tengok. Tengok semua ni gabungan yang berbeza. Okey, ini pun ada 2. Okey, sekarang ni kita kena tunjukkan ini sebab ini adalah luas permukaan. L lah. Okey, jadinya ini 2 darab H. Tambah 2 darab 2XH. Tambah 2 darabkan dengan 2X kuasa 2. Okey, dia jadi macam ni. Ni L. Okey, sekarang kita cuba ringkaskan. Kalau saya ringkaskan, yang ni akan dapat 2XH tambah 4XH tambahkan dengan 4XH. Okey, jadi yang macam ni. Okey, soalan sekarang ni. Dia dapat tak bentuk ni? Tak dapat. Kalau tak dapat, macam mana nak dapatkan ini jadi bentuk ni? Okey, kalau perhatikan, yang ini, dia cuma dalam ni huruf apa yang ada? X sahaja. Okey. Kalau kat sini ada H, macam mana nak hilangkan H? Dan awak kena ingat kita ada satu maklumat lagi. Maklumat kita adalah di sini. Jadi sekarang ni, tukarkan H tersebut. Maksudnya yang ini, jadikan sebutan tukar kepada H, maksudnya 36 per X kuasa 2. Yang ini. Dia nak dapatkan ini. Maksudnya yang ini masuk dalam ni. Maka yang ini akan jadi 2X 36 per X kuasa 2 tambah 4X 36 berkan dengan lah ini sebenarnya boleh gabung kan. Asal saya tak perasan. Okey, sekejap. Jangan buat kerja banyak. Kita gabung. Saya tak perasan pula. Okey, yang ini akan dapat 6EH tambah 4X kuasa 2. Tukarkan H 6X tambah 4X kuasa 2. Okey, jadi yang ini. Okey, kita kena ringkas mana yang boleh. Yang ini dengan ini tinggal X. Tinggal X. 6 darab 76 berapa? 6 darab 6, 36. 3. 6 darab ni 18. 200 ni. Okey, jadi per X. Tambahkan dengan 4X kuasa 2. Okey, jadi yang ini. Okey, kita bandingkan. Adakah sama? Tak nampak. Adakah sama dengan maklumat? Tak nampak ni. Dah, saya salah. Okey. Sekarang ni. Ni dengan ni sama? Kalau tengok, sama. Okey. Jadi sekarang ni awak kena bagi betul-betul dia sama. Jadinya, tukar balik. Okey. Jadi kat sini tulislah ni. Macam mana awak tulis? Proud dah. Prove. Terbukti. Terbukti. Proud tak habis-habis. Ni. Ni jadinya. Okey. Bagaimana nak jawab soalan ni bila ada pembuktian ni? Macam ni. Okey, biasanya soalan ni dia akan beri awak 2 benda. Satu daripada yang atas ni. Awak kena olah. Yang ni yang saya dapat. Tapi saya olah sampai sini saja. Saya olah yang pertama tadi sampai sini saja. Kita anggaplah kita tak tahu apa yang akan berlaku kat bawah ni. Okey? Okey, jangan mana-mana jadikan X sebagai sebutan ataupun H. Biar dulu. Okey, lepas tu ini daripada soalan. Okey, soalan sekarang ni dia kata luas permukaan. Okey, kena faham. Kotak luas permukaan macam mana? Maksudnya kena bentangkan lah. Dia ni awak belajar tentang 2 dulu. Okey, jadi buat yang ini. Tak kisahlah, biarlah panjang sikit. Okey, buat perlahan-lahan. Tadi saya start kat mana? Start kat sini. Okey, kita start kat sini. Yang ini tak sama. Kita tengok maklumat tadi dia tak ada H. Jadinya kat mana nak hilangkan? Jadi gunalah maklumat ni balik. Ubah sesuai. Masukkan, insya-Allah akan sama.
Okey. Ada soalan? Ya, soalan ni ada dalam percubaan hari itu. Okey. Sekarang kalau tak ada soalan, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, yang ini. Dia minta cari nilai minimum. Okey. Bila saya buat kat sebelah-sebelah sini. Soalan sekarang ni cari nilai minimum. Okey. Menariknya soalan yang ini. Okey, awak boleh terus jawab yang ini walaupun awak tak jawab yang A. Itu yang penting untuk soalan ni. Soalan ni dia beri macam ni sebab nak bantu awak jawab B. Tapi bila jumpa perkataan nilai minimum, okey, bagi luas permukaan, awak kena bezakan dahulu. Bezakan je. Jumpa perkataan nilai minimum, terus bezakan. Maksudnya L ini okey. Ini ada yang kat bawah, naik ke atas dahulu. Okey. Lepas tu bezakan. Jadi ini tolak satu kan. Okey. Tolak sebab ni bawa ke sini. X tolak satu jadi ini. Okey. Jadi sekarang ni jadi macam mana? Yang ini akan jadi 8x tolak x kuasa 2. Okey. Ada soalan sampai yang ini? Okey. Baik. Okey, kalau kata nilai minimum, apa nak buat sebenarnya? Samakan dengan kosong tak? Okey, bila sebut Samakan dengan kosong. sama, okey. Bila sebut nilai minimum yang ini, awak kena katakan, okey, awak kena tahu satu benda lah. Awak kena tahu yang ini. Sama kosong. Itu maksud nilai minimum atau nilai maksimum. Dia yang ini. Maksudnya sekarang ini samakan dengan kosong. Okey, jadi akan dapat 8x tolak 216 per x kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, yang ini ada pecahan. Okey, ini ada pecahan. Benda ni. Dia bawa ni ke sini, bawa ni ke sini. Maksudnya yang ini akan jadi 8x kuasa 3 tolak 216 sama dengan kosong. Ini 16 x kuasa 3 bahagikan dengan 8. Okey. X kuasa X jadi dapat berapa? 216 bagi 8 berapa? Lepas tu puncakan 3 kuasa 3. Dapat 3. Alright. Alright. Okey. Kita dapat dah 3. Tapi dah jawab belum soalan tu? Okey. Soalan kata ni luas cari nilai minimum luas permukaan. Luas permukaan. X ni bukan luas permukaan, tetapi luas permukaan adalah yang atas ni. Okey, jadinya yang inilah masuk 3. Maksudnya L sama dengan 4 darab 3 kuasa 2 tambah 216 perkan dengan 3. Okey, 36 tambah Itu kuasa 2. mana? Ya? Bukan. Sorry. Betul lah. Yang ni dapat 36. Yang ini akan dapat 72. Okey, maka kat sini akan dapat 108. 08. Kalau saya tak salah kira. Betul kan? Betul sama-sama. Okey, yang itulah. Okey, jadinya inilah dia. Oh. Okey. Soalan yang B ni soalan yang biasa keluar dalam kertas 1. Okey, B ni selalu yang keluar dalam kertas 1. Nilai minimum, okey macam ni. Bila kata nilai minimum, mesti sama dengan kosong. Ataupun maksimum. Okey, tapi bila awak jumpa nilai minimum atau maksimum, apa-apa pun tindakan pertama adalah bezakan. Okey, jangan lupa. Kalau ada pecahan yang macam ini, pastikan cuba darabkan dulu. Okey, lepas tu buatlah macam biasa. Kemudian dapat nilai
awak kena darab. Apa ni masukkan. Okey. Soalan yang ini markah dia 3-3. Okey, kat mana markah 3-3 tu? Okey. Ni skema. Kita check balik semula. Okey, bila sebut yang ini, tunjuk sahaja yang ini satu markah. Jawapan ni satu markah. Normal lah tu. Okey. Kat mana markah yang seterusnya? Ni. Bila awak start kat sini. Ni satu. Dan markah yang pertama adalah apabila awak dapat tunjukkan okey, benda ini. Yang ini. Dia kata kat sini. Okey. Bukan yang ini, bukan yang ini. Dia tunjuk yang ini. Okey, seterusnya kalau untuk yang B, okey, jawapan ini 108 satu markah. Dapat tunjukkan 3 satu markah. Okey, yang seterusnya apabila awak buat pembezaan. Okey, buat pembezaan. Okey. Bezakan di sini, lepas tu sama dengan kosong. Yang ini. Okey. Okey, itulah dia. Macam, okey. Okey. Cikgu. Beza 2 kali tak apa tu? Itu untuk cari titik pusingan. Macam yang ni. Awak beza pusingan nak tentukan koordinat. Tentukan koordinat. Cari koordinat dan tentukan koordinat. Okey, kita tengok kalau jumpa soalan tu. Faham. Okey. Tapi kalau setakat minimum dengan maksimum tak perlu. Kalau dia dah nyatakan minimum dengan maksimum tak perlu. Okey. Alright. Okey, soalan ini. Nombor 6. Mai nak tanya apa-apa? Mai? Susah. Susah betul guna Google Meet dengan. Lupa. Admit awak bila? No. Admit bila? Admit bila? Dari dah. Sebab sebab bila dah PKPB, awak dah boleh dah tu. Kita boleh datang balik. Tapi masalah sekarang ni, minggu depan awak dah exam. Itulah. Kecuali hari Rabu. Sebab hari Khamis tu mat, hari Rabu tu boleh kalau nak datang. Kita bincangkan untuk mat. Okey? Kita bincangkan untuk mat. Tadi sikit. Okey. InsyaAllah boleh. Jadinya buatlah yang ini. Okey. Sila buat ni. Ni markahnya 7. Okey. Berapa minit awak nak jawab? Ya, tak dapat kita bincang. Okey, okey. Kalau kat sini disebabkan 7 markah, okey 7 minit. Okeylah tu. Okey, sila jawab dalam masa 7 minit. Okey. Saya tinggalkan 7 minit
Okey, bagaimana? Assalamualaikum. Ikut sikit lagi. Sikit lagi. Sikit je lah. Aina? Aina macam mana Aina? Sikit je dapat. Aina okey Aina? Aina ada ke dalam ni? Ada cikgu. Cikgu ke? Awak sama-sama ke? Salah dia pelai. Oh. Mai dapat tak Mai? Dapat buat? Nah, okey sekarang ni nak bincangkan ke atau bagaimana? Bercakap dulu, betul-betul. Nak bincangkan terus Bincang ikut. Bincang lah Dia sangkut dah pula. Okey. Saya cek kata kosong. Okey. Kita fahamkan ayat yang ini. Okey. Parallelogram ataupun sebuah segi empat selari, maksudnya OABC, segi empat selari dengan keadaan ini dengan ini. Okey, segi empat selari. Awak belajar tingkatan 2, kita sambung dengan tingkatan 3, segi empat selari bentuknya macam ini. Okey. O A B C. Itu macam mana cara nak letak. Okey, segi empat selari maksudnya yang inilah. Dia macam ni. Okey. Sekarang ni dia kata OA adalah ini. Okey. Bila ada letak huruf I dengan J, bermaksud ianya berasal daripada O. Itu. Okey, I dengan J. Maksudnya, dan yang ini awak boleh tukar dalam bentuk ada laman vektor ataupun gunakan bentuk metrik. Terus. Maksudnya yang ini akan jadi 4, 3. Manakala yang ini akan jadi 5, 12. Boleh. Okey, jadi kalau saya guna bentuk metrik, okey, yang ini akan dapat 4, 3. Yang ini akan jadi 5, 12. Baik. Okey. Dan kalau ianya selari, maksud 5, 12 ni sama kat atas. Yang ini sama dengan yang ini. Okey. Okey, sekarang kita pergi soalan. Soalan sekarang ni dia kata OB. Dia nak kata, dia suruh cari OB. Maksudnya yang ini. Okey, bila sebut OB, bila tengok OB, okey, awak kena tengok ianya dalam bentuk jalan dekat dengan jalan jauh. Okey, segitiga mana terhasil? Nak tengok bawah boleh, tengok atas pun boleh. Sama je. Okey, kalau saya tengok bawah, jalan dekat dia OB. Jalan jauh dia OC. Tambahkan dengan CB. Okey. Dia nak cari OB kan? Okey, jadinya OC dah ada dah. 5, 12. CB mana? CB yang inilah sama. Maksudnya sini 4, 3. Maka jawapan kat sini akan dapat 9, 15. Ataupun bentuk lain dia, yang bentuk yang betulnya 9, I tambahkan dengan 15, J. Okey. Yang ini dapat kan? Okey. Dapat kan? Dalam saya ikutkan masa saya dulu boleh. Okey. Sebab dia sama bentuk. Tapi saya takut dalam skema aje. Awak kadang sebaiknya janganlah, kalau buat dua-dua tak apa. Macam ni. Tapi jangan silap lah. Ini cadangan je lah Kalau terlupa tu tak tahu nak cakap apa. Tapi yang ini ada markahnya lah. Okey. Alright. Okey, untuk yang B pula, vektor unit bagi OB. Okey, dia nak yang ini. Tapi nak vektor unit, ingat balik semula. Formula vektor unit. Okey, saya keluarkan balik ni formula. Okey, nombor 5 dengan nombor 6. Mana vektor unit? Okey, yang ini. Nombor 6 ni. Okey, yang ini nombor 5 ni magnitude. Okey, jadinya sekarang ni dia kata vektor unit, maksudnya sekarang ni bentuk dia kalau saya buat yang betulnya OB macam ni. Maka dia ada pecahan. Okey.
Pecahan tersebut akan menjadi, okey, benda ni balik. Ambil yang ni balik. 9I tambah 15J. Tetapi ambil nombor dia, kita puncakan. 902 tambah 1502. Okey, ni terus jadi macam ni. Okey. Kemudian kita tengok yang bawah ni boleh dapat nilai tak? 81 tambahkan dengan 225. Okey, dapat berapa? 81 tambah 225. Awak akan dapat berapa? Semalah nak keluar kalkulator. 34 biji kat luar. Ha? Dapat apa? 34 biji kat luar pasal 34 kat dalam. 3 kat luar. Sini 3/4. Ada 34. Okey. Kalau macam ni leceh lah. Sekejap. Kalau nombor-nombor macam ni tak payah. Dia macam ni je. Kalau dapat perpuluhan pada bila gunakan kalkulator tak payah. Okey, jadi maksudnya 81 tambah 225 kan? Okey. Maksudnya awak akan dapat 81 tambah 225. Okey, dapat 603 betul? Dapat ini kan? Kalau dapat yang ini, awak just kekalkan dia macam ni je. Kekalkan dalam bentuk macam ni saja. Tu dapat markah. Okey. Kecuali dia dapat nombor bulat. Okey, bila buat dapat nombor bulat. Nombor bulat tu awak kena pecahkan. Okey, dalam skema pun nyatakan begitu. Okey? Boleh? Alright. Okey. Selesai daripada itu, okey, kita pergi kepada yang ini. Mak, ada si kecil sudah datang Ada. Okey. Memang bahaya. Dia pandang saya dengan senyuman tu. Saya tak tahu apa dia nak buat. Alamak. Dah bawa kursi pula budak ni. Duh. Okey. Kita tengok lain ni. Kita abaikan kejap. Kalau saya berhenti tu awak faham lah tu. Okey. E ialah titik dengan keadaan AE ialah ini. Okey, tiba-tiba muncul AE. Tak tahu dekat mana. Kat sini ke bawah ke tak tahu. Okey, cari CE. Tiba-tiba kata cari CE. Yang tunjukkan titik OCE adalah tidak segaris. Okey. Bila awak jumpa yang kena tunjukkan begini. Okey. Dia merujuk bagaimana? Saya tunjuk balik semula. Okey. Dia nak kata mungkin E tu mungkin kat sini. Ataupun E tu mungkin kat sini. Ada dua keadaan. Sekarang ni dia nak minta awak tunjukkan adakah ianya dalam bentuk macam ni. Ataupun ianya dalam bentuk begini. Itu dia nak suruh awak tunjukkan. Okey. Dia kata tunjukkan ianya dalam bentuk tidak segaris. Sebenarnya dia nak suruh awak buktikan kedudukan E tu mungkin di sini. Okey. Maksudnya dia bukan keadaan segaris macam ni. Okey. Bagaimana kita nak tunjukkan? Okey. Untuk tunjukkan okey, kalau AE ni AE. Oh, kat sini. Okey, kalau nak tunjukkan yang itu, awak kena sekarang ni dia kata kalau awak tahu yang maklumat yang diberi adalah maklumat untuk AE betul? Okey, awak kena cari OE dahulu. Okey, kalau kita lihatlah segitiga yang terhasil dia. Kalau saya tengok balik yang ni, tak ada. Yang ini macam ni, A, yang ini O. Okey, yang ini kita katakan E, lepas tu kita gabung. Okey, dia kata AE berapa? AE adalah 2 tambah 3J. Okey. OA adalah 4I tambah 3J. Okey. Kalau awak nak buktikan OE ni segaris atau tidak, awak kena cari OE dulu. Tapi kat sini maklumat dia beritahu AE. Okey, kena cari OE. Okey, jadi sekarang ni yang ini macam ni. Okey, AE macam ni. OE macam inilah. Okey, kena selesaikan OE. Baru boleh buktikan. Okey. Jadi sekarang ni ini keadaannya. Okey, awak boleh tukar dalam ianya dalam bentuk metrik.
Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok mana-mana jalan dekat, jalan jauh dia, okey. Jalan dekat dia OE, OE jalan dekat. OA tambahkan dengan AE. Jadi kalau kat sini akan jadi 43 tambahkan dengan 23. Okey, akan dapat 6. Okey. Jadi sekarang ni kita nak buktikan ini, jadi kena buktikan dalam keadaan OE dan juga OC. Okey, tak kisahlah mana sebenarnya. OE ke apa ke, tak apa. OE dengan CE pun boleh, OE dengan CE pun boleh. Okey, mana-mana yang ada. Kalau kita tengok kepada gambar rajah ini, yang ada adalah OC. Kita ada OC, kita ada OE. Okey, kita guna dua-dua tu. Jadinya OC kita samakan dengan OE. Okey, bila sebut segaris, biasanya kita akan guna lambang ini. Okay, soalan sekarang ni bagaimana nak cari nilai ini? Okay, kita lihat ini 66. OC adalah OC berapa? OC. Ada tak? OC 512. Okey. Jadi dia jadi macam ni. Okey, kita kena buat dua-dua. 5 lambda 6. Jadi 5/6 sama dengan lambda yang pertama. Okey, buat yang kedua pula. 12 lambda 6. Jadinya 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi untuk lambda yang kedua. Okey, jadi sekarang ni lambda 1 tak sama dengan lambda 2. Kalau tak sama, maka tidak segaris. Dia bukan segaris. Ianya bukan segaris. Tidak segaris. Ambillah mana-mana yang sesuai. Okey, itu je. Okey, isunya sekarang ni, kenapa kadang ada ramai tak dapat? Dia cerita dia tentang OCE. Okey, awak kena cari kombinasi, cari contoh kat sini, OC dah ada. Awak kena cari OE ataupun cari CE. Okey, antara salah satu daripada ni. Dua daripada ni kena ada. Okey, tapi kat sini ada AE. Ramai orang akan gunakan AE. Itu yang jadi salah tu. Okey. AE tu kena buat sikit yang kerja. Macam mana yang ini. Okey, macam mana yang ini. Itulah. Okey, mana saya buat tadi? Inilah saya buat kan. Okey, jadinya inilah dia 4 markah. Okey. Ada soalan? Ada Okey. Jadi sekarang Mai dengan Aina okey Boleh Okey, okeylah tu. Okay, kalau tak ada apa, okey, kita tengok pada yang ini. Okey, tak payah buat graf pun. Okey, soalan ni ada masalah tak? Awak rasa Boleh. tak ada masalah? Aina dengan Mai macam mana? Soalan ni jadi susah untuk awak tak? InsyaAllah. Bila ada pecahan macam ni macam mana? Ha? Macam mana? Mai, tak dengar lah Mai. Tak jelas lah Mai. Tak apalah. Okey, tak apalah awak boleh buat. Okey, saya cuma bagi jawapan je. Ke tak payahlah awak. Tak apalah tu. Saya dah beri skema dalam apa tu kan. Okey. Yang ini cuma pastikan bahagian bawah ni kena dapat. Dan bagaimana nak bina persamaan. Okey, saya tunjuk nak bina persamaan saja. Ulang balik. Ulang kajilah. Okey saya tunjukkan macam mana nak bina persamaan. Okey. First, sama seperti kertas 1, yang paling penting adalah awak memahami benda ini. Okey. 1/y melawan x. Bermaksud yang ini, kita kalau bentukkan balik semula yang ini, y mx tambah c. 1/y ini adalah untuk y. Sama dengan mx tambah c. Okey. Dia jadi macam inilah. Yang ini yang kita kena hasilkan daripada ini. Okey. Okey, yang itu saya akan bantu kat situ. Cuma awak kena tahu M dan C ini dari graf. Jangan risau pasal graf. Salah ke betul tu cerita lain. Yang penting benda dua-dua ni dari graf. Okey. Sekarang yang ini. Yang ini yang penting untuk awak dapat 6 markah. Markah penuh lah maksudnya. Okey. Okey, sekarang ni bagaimana ini nak ubah jadi ini.
Itu soalan dia. Okey, sekarang saya tunjukkan kat bawah ni lah. Y sama dengan 3 per Rx tambah 6S. Betul lah? 6S. Okey. 6S. Betul lah. Oh, yang tadi kan ni. Okey. Okey, bagaimana ini nak jadi ni? Okey, first kalau kita lihat kat sini, yang pertama kat sini ada pecahan. Power dulu kat atas. Ada pecahan, biasanya kita akan pindahkan dia. Okey. Yelah. 1 per X. 1 per Y. Jadi bahagi ni. Dia tak. Okey. Bawa ni kat atas. Kemudian awak pastikan sini 1 per Y. Y itu kat bawah. Tapi yang ni Y dia kat atas. Pindahkan kat sini pula. Jadi Rx tambah 6S sama dengan 3 per Y. Okey. Sekarang Y kat bawah. Y pun kat bawah. Sekarang ni bagaimana nak hilangkan 3? 3 ni pindahkan ke sini pula. Maksudnya akan jadi, kalau saya pindahkan ni, jadi saya terbalikkan ini ke sini, ini ke sini. Jadi kat sini jadi 1 per Y sama dengan Rx tambah 6S per 3. Okey. Ini dengan ini dah sama. Okey. Sekarang kita nak lihat yang kedua ni mesti ada X. Yang ni tak ada X. Ada dua sebutan lah. Okey. Kita tengok, oh ini boleh pecahkan. Maksudnya sini R per 3X tambahkan dengan 6S per 3 akan jadi 2S. Okey. Jadi macam ni. Okey, kalau perhatikan yang ini balik. Oh. Yang ini 1 per Y. 1 per Y. Sini MX. Ada sesuatu dengan X. Okey, yang ini akan jadi M. Dan yang ini tidak ada X. Pun tak ada X. Okey, yang ini akan jadi C. Okey. Itulah dia. Awak dapat. Dan yang ini dengan ni bandingkan dengan graf. Okey, jadinya boleh dapat jawab yang ini. Okey. Soalan ini. Soalan yang A ni hati-hati. Sebab graf sekarang ni, yang ini 1 per Y. Yang ini adalah X. Dia kata cari Y apabila X sama dengan 3 per 7. Okey, kita bayangkan ni X sama. Okey, X 3.7. Jadi contohlah kat sini 3.7. Okey, contoh graf macam ni. Okey, awak buat ini garis ni pakai garis lurus je, tak payah betul-betul pun tak apa. Sini tarik sini. Okey, kita andaikan sini ni berapa? Kita andaikan sini 5.28 daripada graf. Okey, dapat saja ini awak kena samakan ni. Maksudnya sekarang ni 1 per Y sama dengan 5.28. Ramai orang terus kata Y sama dengan 5.28. Salah. Jadi automatik Y sama dengan 1 per 5.28. Apa jawapannya? Okey. Ini contoh untuk soalan yang B1. Keadaannya begitu. Hati-hati jangan terus ambil. Sebab kena tengok dia punya paksi 1 per Y. Okey. Boleh. Saya terangkan itu je. Okey. Mai? Aina? Yang lain-lain? Boleh. Yang itu? Alright. Boleh. Okey. Kalau settle yang itu. Ada nak tanya apa-apa kan? Dia kalau nak upload boleh bunda dia tu. Okey. Kalau nak upload dekat Telegram tu, saya bunda tak apa itu. Okey, dia macam inilah. Okey, saya cerita berdasarkan skema Okey, ini skema. Kalau awak lihat dalam skema, dia beri awak 2 titik perpuluhan saja. Itu paling kurang. Maksudnya jangan bundakan sehingga 1 titik perpuluhan. Paling kurang pun 2. Tapi yang paling baik, apa yang saya faham, 3 titik perpuluhan untuk graf. Okey, yang paling baik 3. Faham. Okey, kalau nak peningan kepala 4. Itu je. Okey, 3. Paling kurang pun 2, itu saja. Jangan lebih daripada tu. Okey, saya nak pergi soalan nombor 8. Mana hilang nombor 8 ni? Ini dia.
Okey, nombor 8. Okey. Saya sebenarnya nak bagi awak masa 1 minit, 2 minit lah untuk salin gambar rajah ni dan masukkan maklumat. Boleh? Sebab nanti SPM sebenar pun awak kena salin. Boleh. Okey. Boleh. 2 minit Boleh. Okey. Sila buat salin gambar rajah ni. Okey, dah ke? Dah, cikgu dah. 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 Dah Okey, kalau dah sudah, okey, saya nak minta awak buat terus. Ini soalan dia. Okey, kalau tinggalkan awak 10 minit, boleh? Lama sangat kan? Okey, Boleh. boleh kot. Alright. Jadinya paling lama pun saya tinggalkan 10 minit. Tengoklah, dalam 7-8 minit kan mungkin saya dah datang dah kot. Okey, sila buat. Buat dan sehabis mungkin. Sebab soalan ni walaupun dulu tak suka, insyaAllah boleh cuba buat. Okey, sila jawab.
Okey, bagaimana? Jam. Tak dapat nilai had. Ha? Bukan had tu. Saya nak tentukan had tu. D saya tahu. C. C eh? Okey, saya nak tanya dulu. Yang koordinat P tu macam mana? Boleh? Boleh Reza. Okey.
Kalau boleh saya terus saja, saya bagi jawapan aja. CD tu macam RT ya. Okey, baik. Tak. Okey, kita bagi jawapan je teruslah ya. Okey, nombor 8A kita kena bezakan. Okey, bila bezakan P tu kita akan dapat 31. Okey, sebab dia kata yang ini, ni sama macam yang tadi tu. Ini dia kata minimum. Okey, ayatnya di sini. Minimum pada P. Bila kata minimum, kena bezakan. Bila bezakan, samakan dengan kosong, okey, awak akan dapat nilai untuk X adalah 3. Lepas tu 3 tu masuk dalam ni dapat Y. Okay, maka P di sini adalah 31. Okey betul kan? Cikgu ni ke kita kena uji kembali tu? Mana? Sekarang ni yang ini dah kita dah ada dah. Kita dah tahu dia minimum atau maksimum. Sekarang ni bila macam ni. Awak kalau ada satu titik, awak tak tahu tu minimum atau maksimum. Okey. Okey, jadinya kena gunakan beza 2 kali. Itu dia panggil titik pusingan. Sekarang ni tak perlu sebab dia dah sebut dah minimum. Okey, koordinat Q. Okey, koordinat Q kena buat apa? Okey. Yang ini tak perlu persamaan serentak. Okey, sebab di sini tak ada 2 persamaan. Cuma ada 1 saja yang ini. Dan di sini dia sebut minimum. Okey, jadi itu dah tadilah bezakan sama dengan kosong. Okey, dapat ni. Kita buat yang kita dah buat yang tadi. Okey, manakala yang Q ni pula kita tengok okey, dia tetap benda yang sama, cari 2 nilai. Tapi di sini ada 2 persamaan, 2 garisan yang lalu dan dua-dua tu ada persamaan. Okey, jadinya dah ada persamaan serentak. Okey, saya tak boleh tunjukkan persamaan serentak, saya terus pergi kepada jawapan saja. Dan Q ni adalah 15. Okey. Awak bila dah dapat yang ni, first fikirkan. Logik tak tidak 15 ni? Okey. 15 ni logik tak? Logik. Logik? Logik. Okey. Logik. Saya tengok sini sebenarnya macam tak logik je. Baik, tak logik. 1. Yalah betul. 1, 3. 1, 5. Okey, logik. Salah tengok. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada yang ini. Luas rantau berlorek. Okey, baik. Okey, kena faham lagi sekali. Ni saya ulang balik. Tajuk ni tajuk kamiran. Sebab bila kata luas dan lengkung, ini tajuk kamiran. Itu awak tahu kan? Okey, dan awak kena tahu kamiran dia sebenarnya dia melibat bagaimana, kat tempat mana awak nak kira. Bila dia melibatkan bawah lengkung, itu yang awak kena kira. Okey, jadi kalau kita tengok gambar rajah ini, di sini ada 2 lengkung. Ini ada 2 lengkung. Dan kawasan berlorek semua bawah lengkung. Okey, kalau kita tengok lengkung yang pertama macam ni, jadinya kamiran tersebut dia mengira bawah ni. Dia mengira yang ini. Okey. Dan kalau kita tengok lengkung yang kedua yang ini, yang mana bawah dia? Bawah dia yang ini. Jadinya untuk yang ini awak kena bila kira kamiran dia akan mengira bawah ni. Okey. Jadi sekarang ni dua-dua ni kena gunakan kamiran. Dengan syarat awak kena tahu had. Okey, sini kosong. Okey, sampai di sini berapa? Sebab dia paksa X ni. Sampai sini berapa? 1. 1 sampai sini berapa? Tengok. Okey, ini 3. Tidak ada kamiran yang boleh kira dua-dua sekali. Sebab ni ada 2 lengkung jadi 2 kamiran. Okey, jadi maksudnya sekarang ni, kalau saya buat kat sini, ini Y dx tambah, buat sekali, Y dx. Kalau yang betulnya kita tulis Y1, Y2 lah. Okey, yang penting yang bezakan ini adalah had dia. Sini 01, yang ini 13. Okey. Sekarang yang ini Y1. Y1 ni adalah merujuk kepada Y. Inilah. Okey, ini 01, 5X kuasa 2. Okey, dx tambah 13. Okey, yang ini yang panjang ni. S
kuasa 2 tolak 6X tambah 10 dx. Okey, nak tunjuk ke? Kamiran? Okey, saya tunjuk je lah. Okey, kita kamikan ini kuasanya tambah 1 jadi 3, jadi akan jadi 5x kuasa 3 per 3. Okey, yang ni jadi macam ni. Kosong, 1 tambah. Okey, ini x kuasa 3 per 3 tolak 6 x kuasa 2 per 2. Kalau potong kat sini jadi 3. Tambahkan dengan 10x. Okey, 1, 3. Okey, ini saya buat laju je. Okey, yang ini masukkan 1 tapi kita tolak dengan kosong. Jadi kalau 1 saja, 5 darab 1 kuasa 3 per 3. Jadi kat sini 5 per 3. Okey, selesai. Tambah. Okey, yang ini yang panjang sikit. 3 3 kuasa 3 per 3. Tolak 3 kuasa darabkan dengan 2 kuasa 2. Tambahkan dengan 10 darab 3. Okey, jadi ini. Kemudian ini tolak. Dia kena tolak pula. Tolakkan dengan yang 1 lah. 1 kuasa 3, 1 per 3. Tolak 2 darab 1. Okey, 2 darab 1. Kemudian tambahkan dengan 10 darab 1. Jadi macam ni. Okey. Saya ingat yang ni terus guna kalkulator. Saya pun tengah malas guna kalkulator. Terus dapat jawapan. Okey, saya cek balik. Okey, betul lah ni. Okey, jawapan yang diberi oleh dalam skema adalah 19 per 3. Okey. Betul tak? Okey. Okey. Betul, 3 markah. Jawab. Right? Okey. Sekarang kita nak pergi kepada yang seterusnya. Kalau yang ini dah pergi kepada luas, biasa dia akan tanya isi padu janaan. Okey. Yang ini kena fahamkan betul-betul apa maklumat diberi. Okey. Kalau saya baca sikit macam ni kan, baca saya first saya tengok belakang. Maksudnya, dan kita tengok, oh ini isi padu paksi X. Maksudnya ini, yang ini terus dx, y, isi padu janaan kuasa 2, ini. Ini bentuk umum dia. Okey. Dan dia tulis kat sini dalam sebutan pi. Okey, yang ini jangan dikira. Tinggalkan je. Okey. Apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung ini, maksudnya ini, bahagian yang ini. Okey, ada ayat di sini dibatasi lengkung ni. Maksudnya yang mana? Yang ini. Dia cerita yang ini. Okey. Paksi X dan garis lurus X sama dengan 1. Betul lah. Maksudnya ceritanya sampai sini saja. Batasi X sama dengan 1. Okey, maksudnya ini yang kita kena pusingkan. Jadi begitu. Okey. Okey. Yang itu kita kena pusingkan. Maksudnya sekarang ni dan ini 360. Okey, tak payah darab 2 apa semua. Okey, jadinya yang ini maksudnya kita gunakan y sama dengan 5x kuasa 2. Kalau y kuasa 2, buatlah y kuasa 2. Jadi ni semua kuasa 2, 25x kuasa 4. Okey. Terus dia masuk. Okey, y kuasa 2, 25x kuasa 4 dx. Okey, had dia adalah inilah 0, 1. 0, 1. 0, 1. Bezakan 25 x kuasa 5 per 5 0, 1. Okey, kosong ni sebab ni ada hanya satu sebutan, tak perlu kira, just kira yang ini. Jadi pi. Okey, pi masukkan 1, 25 darab 1 per 5. Maka kalau potong ke sini 5, maka yang ini 5 pi. Okey. Soalan pun, markah pun 2 je. So memang patutlah dia sependek ni. Okey, betul lah ni. Skema adalah 5 pi. Okey, 2 markah. Okey, bagaimana? Ada soalan? Okey, boleh. Okey, sekarang ni saya ingat, inilah dia keadaan dia. Okey, sekarang ni pun saya pun
nak pergi kepada yang ini dia panjang. Ini pun ambil setengah jam juga ni kalau nak cerita. Tak apalah. Kita sambung hari Khamis. Esok saya akan apa ni lah, berikan awak soalan kertas 2. Ada satu kertas untuk kita bincang. Itu bukan ada kelas mat tu. Yalah, kertas 2 maths untuk kita bincangkan. Okey, boleh? Okey. Itulah dia. Okey, saya ingat sampai di sini saja kot. Okey. InsyaAllah kalau tak ada halangan, selepas ini, hari Rabu minggu depan, kita akan bincangkan maths sebab hari Khamis setahu saya maths. Kita akan bincangkan apa-apa saja soalan untuk awak tanya. Boleh? Dan kita buat di rumah, tak payahlah nak Google Meet. Sebab dia PKBB, insyaAllah boleh. Boleh? Minggu depan. Okey. Saya harapkan jangan ajak terlampau ramai. Okey, daripada saya itu saja. Tak ada apa nak tanya kan? Okey, kita jumpa besok untuk bengkel Max. Okey, kita jumpa besok. Okey, itu saja dari saya. Saya mungkin buka dalam 7 suku tu saya dah buka dah. Saya tunggu je. Okey. Awak masuklah. Saya pun handset saya dah buka untuk terima ni semua. Okey, dari saya itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.